Okey, jadi kita kumpulkan asas yang sama. Sama dengan 3, ni maksudnya 1 1. Tapi dalam matematik tak tulis kuasa 1 ni. Tambah 4. Kita boleh asingkan darab 8, 3 campur 2. Jadi kita boleh buat, kalau sebab dia soalan dia pemudahkan, biarkan jawapan dia macam ni je cukup. 3 kuasa 5 darab 8 kuasa 5 Cukup memadai jawapan ni macam ni. Kalau soalan kata permudahkan. Pemudahkan maksudnya kita tak selesaikan Dia letak macam tu, sedia untuk kita selesaikan nanti. Kalau jawab soalan selesaikan. Selesai baru kita guna kalkulator 3 kuasa 5 darabkan 8 kuasa 5 dapat jawapan. Okey, cuba kita buat soalan 8 sama juga macam soalan 7 Okey, tunjukkan jalan kerja kat buku jawapan. Bentuk perpiasaan S 4 campur 8 terus. Dipisahkan dengan darab. Untuk kita pisahkan T ni T 9 campur 3. Selesaikan. S 4 campur 8, 12. Lepas tu kita boleh buang darab ni. Kita boleh dapatkan, maksudnya dia darab dengan T kuasa 9, 10, 11, 12. Sama Ini jawapan dia. Okey, dapat semua? Okey, dapat. Sekarang tugasan kita nak siapkan soalan 9 Tengok 9 ni. Buat macam soalan 6. Kita kumpulkan nombor dengan nombor. Lepas tu indeks dengan indeks kita tambahkan semua sebab dia semua darab. Pastikan semua darab darab. Okey. Lepas tu boleh send pada cikgu jalan kerja dia. Buat dalam masa berapa minit? 1,5 minit Boleh mula sekarang.
Baik. Okay, cuba kita bincang sama dengan negatif 2 darab 1/8 darab 3. Okey, darab V dengan V ataupun V ni terus kita campur pun boleh terus sebab dia darab dengan darab tambah 6 kan. Asingkan dengan darab ni 6 W dia campur 9, 10, 11, 12. Okey, selesai VW. Sekarang yang ini Okey, kita buat pembatalan. 2 darab 4, 8. Jadi dapat negatif 1 Tapi kita tulis 1 je lah. Sebab negatif kat bawah sini. Negatif ni tak perlu tulis lagi. Nanti keliru. Negatif 1 darab 1. Tapi kita lihat 3 ni dekat mana? Dia pengatas kan? Pengatas maksudnya 3/4. Sebab 4 ni pembawah. Betul tak? Okey. Jadi dia negatif 3/4 lah kan? Sebab 3 ni pengatas. 8 ni pembawah. Label dia bawah sini. 3 ni adalah sebenarnya 3/1. Jadi satu bawah dia tu lawan dengan 8 ataupun dengan 4. Dia 3/4. Lepas tu kita boleh rapatkan B 6 W 12. Boleh? Okey, siapa boleh salin balik yang ni untuk pembetulan. 3 tu pengatas. 8 tu pembawah. Kan? Ataupun dipanggil penyebut kan? Pengangka kan? Boleh? Ada yang nak tanya tak? Boleh Jadi kita kena bezakan mana pengangka, mana penyebut. Okey, boleh salin. Cikgu bagi yang dah cikgu betulkan. Boleh salin yang ini. Yang ni Tengok 3. Kalau tak sure, kita gabungkan semua. Negatif 2/8 darab 3. Jadi kita tahu mana yang kita faham penyebut pengangka. Jadi kita dah tahu Jadi senanglah kita dah boleh bezakan mana pembawah, mana pengatas. Sebab semua nombor ada per 1. Kalau 1/8 tu maksudnya apa? Label dia rendah lagi kan? Berbanding 3/1. 3 ni lebih besar kan? Sebab label dia per 1. Tapi kalau 1/2, 1/3 maksudnya label dia lebih rendah lah kan? Maksudnya 1 tu kita pecahkan di 3. Tapi kalau 3 tu kita pecahkan per 1, maksudnya kita tak bahagikan dia kan? Maksudnya dia bahan dia tetap 3. Dia tak pecah. Dia bukan pecahan. Walaupun dia nombor nisbah 3/1. Okey, dah salin?
Dan salin kita masuk bahagi pula. Okey, kita pergi hukum indeks yang kedua. AM bahagi dengan AN sama dengan AM tolak N. Nampak bahagi je, kita ingat tolak. Bagi indeksnya. Nampak je bahaginya, kita tolak terus. 3 tolak 2. Dapat 2 kuasa 1 kan. Jadi 2 kuasa 1 tu kita tukar jadi 2 saja. Okey, jadi cikgu dah skip satu step lagi, iaitu apa dia? Maksudnya yang dekat tengah-tengah ni kita boleh buat sama dengan 2 kuasa 1 baru kita dapat 2 saja. Jadi semua nombor dia ada kuasa 1 10 kuasa 1 adalah 10, 100 kuasa 1 adalah 100, 40 kuasa 1 adalah 40. Tapi saya nak tanya sekalian pelajar, jika 2 kuasa kosong, berapa jumlah dia sebenarnya? Kalau 2 kuasa kosong. Sifar. Yang lain? 3 kuasa kosong. 4 kuasa kosong. Okey, jadi 2 kuasa kosong adalah 1. 1. Boleh? Boleh. Kuasa kosong ni maksudnya 1. Macam mana kita nak buktikan 1 ni? Kalau 2 kuasa 1, sebab 2 ni kita tak ada kuasakan dia, maksudnya apa-apa nombor dia akan di 1 lah. Okey, ni soalan 2 pun mudah kan? 5, 4 tolak 2, 2. Okey, yang ketiga berapa? 3. Jawapan dia 3. Indeks dia 4. Okey, untuk formula ubah pun sama sama. Kita bayangkan B ni macam nombor. Sebarang nombor boleh. Dia boleh nombor 3, dia boleh nombor integer, nombor negatif, positif, dan dia boleh nombor perpuluhan ataupun pecahan. Kita bayangkan sebarang nombor yang sama. Maksudnya kalau B2, B kuasa 3 pun 2. Untuk formula ubah B ni formula ubah. Jadi kita tolakkan saja indeks dia dengan asas formula ubah yang sama. Jadi 8 tolak 3 maksudnya B indeks 5. Okey. Okey, 5 apa pula jawapannya? S indeks 4. Y pun sama Y 6 tolak 3. Y indeks 3 atau Y kuasa 3.
Okey, soalan 7. Sama juga macam tadi. Penerapan, kita asingkan. Kaedah dia sama. Tapi yang ini, kita guna hukum bahagi. Hukum indeks yang kedua. Okey, cuba kita asingkan. Macam mana? Kita asingkan 3/2 bahagi 4, kita perkan dulu. Perkan. Sama dengan 32 bahagikan 4. Mudah, senang kita. Bahagikan dulu. Bezakan dengan apa? Darab. Sebab sini darab kan? Sini darab kan? Sebab tu dia keluar darab kat sini. Dia rapat ni maksudnya darab. Rapat ni maksud darab. Kalau sekolah kat Eropah, dia letak titik. 32 titik F5. 4 titik F2. 5 tolak 2. Okey. Jadi 4 darab 8, 32 kan? 8 kan? Betul tak? Boleh semak kalkulator. Jadi kita dapat 8. Darab ni kita hilangkan. Kita rapatkan dengan F. Maksudnya rapat ni darab lah. F kuasa atau indeks 3. Cukup macam ni jawapan dia. Okey, cuba kita selesaikan soalan 8 dengan 9. Siap soalan 1 minit. Soalan 8 1 minit. Soalan 9 1 minit. Kita cuba buat. Buat kaedah seperti soalan 7. Asingkan nombor dengan pemilih ubah atau asas yang sama dengan darab.
Baik, jadi kita dapat berapa? Soalan 8. Kita bincang. Sama dengan 48 bagi 8 bezakan dengan darab, sebab 48 darab Q indeks dia 6 bahagi 8 darab 8 ni masuk darab ni darab tengah-tengah dia ni. Jadi sebab tu keluar darab sini. Asingkan nombor bulat dengan pemilik ubah. Pastikan Q dengan Q asas dia sama. 6 tolak 2. Jadi 48 bagi 8 6 kan. 6 darab hilangkan Q dengan indeks dia 4. Betul-betul? Seterusnya sama juga konsep dia, cara dia sama. 1 bagi 9 darab dengan K 10 tolak 3. 81 bagi 9, 9. Betul tak? 9. K 7. Kos indeks 7. Okey, yang ini kita boleh selesaikan yang depan ni dulu untuk nombor bulat dia. Yang ni dengan ini kan. Tapi dia punya C tu, boleh ubah dia, tak ada masalah, kita gabungkan semua Mana cikgunya? Okey, 24. Buat macam soalan 7, 8, 9 tu. Bahagi 4 kan. Okey. Lepas tu dia ada bagi berapa ni? 1. Betul? 1 tak ditulis dalam matematik. Tapi dia ada kat sini 1. Tak apa, kita tulis je bagi 1. Bezakan apa? Darab. C ni tak ada masalah, kita gabungkan semua. 10 tolak 2 tolak 3. Betul? Jadi bagi 1 ni, 1 dia pembawah dia berapa? 1 juga Tapi kita nak tengok bagi 1 dengan darab 1 sama je tapi kita buktikan kat sini terus. Okey. Bagi kita kena tukar dari darab bila darab. Sebab ni 1/1. Tapi kalau darab 1/1 tu pengatas jadi pembawah dari pengatas sama juga kan? Sama je kan? 1 naik atas, 1 bawah, 1 tu sama juga kan? Jadi dia akan ada identiti. Hukum identiti maksudnya 24 darab 4 darab 1 akan dapat 24 bagi 4 juga kan? Tak ada masalah. Tapi kita nak buktikan bahawa bila naik 1 ni atas, 1 ni bawah, bila simbol bagi dari darab sama juga darab C 10 tolak 2 8. 8 tolak 3 5 kan? Kita selesaikan 24 bagi 4 6 kan? 6. Tak ada bawah ni tak ada. 6. 8 ni kita hilangkan, jadi dapatkan dengan 6 6C indeks 5. Okey, kita simak balik. Kita silap kat 24 bagi 4 darab 1
24 bagi 46. Tu kita tengok indeks dia 10 tolak 2, 8. 8 tolak 3, 5. Jadi kita kena semak balik ikut cara Polya. Kaedah Polya maksudnya kita rancang, kita keluarkan maklumat dia. Okey, maklumat yang penting. Lepas tu buat perancangan, apa kita nak buat, bagi ke darab, tolak. Ini usulnya soalan dalam perkataan lah. Lepas tu kita laksanakan jalan kerja kita. Keempat, kita semak. Okey, kita kena semak. Itu kaedah penyelesaian masalah. Kita kena critical thinking. Critical thinking tu betul ke tidak? Betul ke tidak? Itu critical thinking kan. Jadi kita kena wawaskan dengan kaedah jawapan kita betul ke tidak. Kita yakin betul, jadi itulah jawapan dia. Okay, kita buat soalan 11 macam kaedah 10. Nak salin dulu pun boleh. Cikgu bagi peluang untuk salin soalan 10. Nanti awak cuba applykan soalan 11 dengan kaedah yang sama yang cikgu tunjukkan. Okey? Dah selesai salin soalan 10, boleh buat soalan 11. Boleh snapkan jalan kerja awak pada cikgu.
Okey. Semua betul. Jadi kita bincang. Cikgu padamkan semua dulu. Keluarkan jawapan dulu sampai 10. 10 ni cikgu terangkan tadi kan. Samalah. Okey, jawapan dia betul. Tapi kita tengok cara. Tengok sama dengan jawapan dah betul lah. Okey. Negatif 28 kita buat tadi kan. Bahagi 2, betul? Lepas tu bahagi 4. Macam tu kan. Lepas tu darab kita pisahkan, boleh ubah G 8 tolak 3 tolak 2 kan. Okey. Ini betul, awak dapat berapa tadi? 14. Betul? Cikgu buat tepi sini sama dengan, sebab dia ada negatif ni, ada satu je negatif, maksudnya negatif balik lah kan. Negatif. Jawapan ni mesti ada negatif. 14. Okey, betul. Darab. Bila darab, dia akan terbalik kan. 1 akan pergi atas, 4 akan turun bawah kan. Sebab ni 4 per 1. Jadi, ada yang turun bagi. Okey, tak ada masalah. Jadi, dia akan jadi 1 per 4. Betul? Jadi, yang ini, kita selesaikan. 8 tolak 3, 5. 5 tolak 2, 3. Okey. Kita boleh juga selesai macam ni kan. Negatif 14 per 4 pun boleh macam ni Kalau boleh dalam pecahan. Tapi kalau ada yang dapat negatif 3.5 pun tak ada masalah. Tapi awak cuba tukar pada pecahan balik. Tukar pecahan macam mana? Kalau awak dapat ini, boleh tukar ke sini balik kan? Maksudnya 3,5 tu yang kita belajar tingkatan 1, macam mana? Dia akan dapat 3/1 per 2 kan? 3/1 per 2. Okey, dan 3/2. 6. Sebab kita boleh kecilkan ni kan? Kecilkan jadi 2. Jadi yang dapat ini kan? Ini kita sebenarnya boleh kecilkan lagi kan? Dapat negatif 7 per 2 kan? Ni yang negatif 7 per 2 ni. Tapi bentuk perpuluhan. Kalau boleh dalam pecahan sebab ni boleh 3 per 5 ni maksudnya 3,5. Kalau kita campur balik 7 per 2. Negatif 7 per 2. Dapat juga. Dapat negatif 3.5 G kuasa 3 pun tak ada masalah. Tapi kalau lebih baik dalam pecahan negatif 7 per 2 atau negatif 3.5. Okay, kalau kita sempat kita tukar dulu dalam perpuluhan, lepas tu kita tukar. Maksudnya 3.5 tu kita punch calculator tu keluar pecahan kan. Kita ambil pecahan tu. Kan senang kan. Calculator pun maksudnya 14 awak akan bagi dengan 4. Dapat negatif 3.5. Punch calculator A, simbol A, B per C kan. Boleh dapat pecahan balik kan. Dapat negatif 7 per 2 balik. Boleh. Tak ada masalah. Okey, last tugasan kita selesaikan soalan 12. Buat macam kaedah tu. Bahagi, tukar simbol darab, terbalikkan. Boleh mula sekarang.
Cikgu biarkan dulu ni. Awak boleh ikut cara tu. Terbalikkan jadi 1/4. Okey, semua dah selesai. Nampaknya semua dah dapat Okey. Kita tengok. Okey, dia terus bahagi kan. 100 negatif 125 bahagi 5 sebab dia per 1 saja kan. Jadi kita boleh terus tulis negatif 125 bahagi 5 terus. Boleh. Kita dah mahir terus kita bahagi dengan 5 sebab dia 1 saja kan. Jadi negatif 25 W indeks 5. Okey, excellent. Syabas. Jadi ada soalan lagi nak tanya sebelum kita akhir kita punya kelas untuk next week. Kita akan masuk lagi hukum indeks yang keberapa? Yang keempat, kelima dan keenam Sebelum kita masuk nanti kita akan buat soalan yang isi tempat kosong kotak-kotak tu untuk pembahagian. Ada soalan lagi? Boleh tanya. Sekarang kita buka untuk sesi pertanyaan.
Baik, kalau tiada, kita tangguh dulu kelas kita. Kita sambung next week. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye-bye.